Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, pertama sekali diri saya sendiri ini membanyakkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ajak ibu bapa muslimin muslimat, pendengar-pendengar semua, tak kira duduk di mana tempat, marilah kita banyakkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah. Jadi alhamdulillah, di tengah hari yang mulia ini, jadi sebenarnya hari ini giliran giliran hak bapa anak kita. Oleh kerana bapa anak kita tu ada keuzuran, tak boleh nak mari sebab ada keuzuran lah. Jadi kita nak cari orang lain mari ganti tu tak ada masa. Maka saya pun dipaksakan kena mari kecek lebih kurang muzakarah sikit banyak pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan diri amal sendiri dan kita semua kalau duduk dengar dapat kemuliaan, dapat keredaan, dapat barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Sebelum saya nak lancung ataupun terus cakap sikit banyak pada tengah hari yang mulia ini, jadi wakar hak saya letak nak kecek tengah hari ini iaitu mengenai dengan hari gerbang. Sebab tak berapa hari lagi nak sampai masa kita nak buat amal ibadat gerbang. Sebelum saya nak kecek hari gerbang tu, muslimin muslimat, ibu bapa semua, saya nak royak dulu amalan ibadat hak besar, hak kita patut buat di bulan Zulhijjah. Siapa yang buat amalan ni di 10 awal Zulhijjah, kelebihan yang Tuhan bagi kepada dia sangat-sangat besar. Amalan hak besar, hak kita kena buat, hak kita patut buat di 10 awal Zulhijjah. Ya bulan Islam ni ada 12 supaya Makara, Kumpa, Mina tu gak. Pas bulan Zulhijjah ni duduk di 12. Dia anti sipsong panggil bulan Zulhijjah. Jadi tak berapa lama masa lagi lah. Tak berapa hari lagi kita nak lakah nak masuk bulan Zulhijjah. Jadi amal nak royak amalan ibadat hak kalau kita buat ibadat ni di bulan Zulhijjah, ambil di wanti neng Zulhijjah sampai wanti kau Zulhijjah, sip Zulhijjah, sip 8 Zulhijjah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada amalan hak pahala besar, hak kita kena ambil tahu muslimin muslimat semua. Jadi amal nak royak yang pertamanya amalan ibadat puasa sunat. Sunat kita puasa ambil di wanti Zulhijjah sampai wanti kau Zulhijjah.
pahala besar nah, kelebihan besar. Ada satu hadis Nabi SAW telah bersabda, siapa-siapa hak puasa sunat ambil di wati neng Zulhijjah, siapa wati kau Zulhijjah, siapa wati pek Zulhijjah, pahala hak dia boleh supaya dengan ibadat dalam masa setahun. Kita puasa 8 hari ya, ambil di wati neng Zulhijjah, siapa wati pek Zulhijjah, pahala hak kita boleh. Nabi SAW telah bersabda supaya dengan kita ibadat dalam masa setahun. Dalam masa setahun. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, Nabi royak amal kebaikan hak kita buat nah di 10 awal Zulhijjah lebih pada ibadat jihad. Lebih pada ibadat jihad. Maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, amalan ibadat hak kita buat di 10 awal Zulhijjah ni, ambil di wati nu Zulhijjah, Song Zulhijjah, Sam Zulhijjah, Si Zulhijjah, Ha Zulhijjah, siapa wati kau Zulhijjah, siapa wati Sib Zulhijjah tu awal 10 awal Zulhijjah kita buat kebaikan lebih pada jihad fi sabilillah lagi ke? Nabi kata ya. Malaikat orang jihad saat itu harta benar dia habis di jalan jihad fi sabilillah dan nyawa dia pun habis di jalan jihad. Mana kata mati syahid, maka orang ni lebihlah dia. Nak royak kepada kita semua ni, amal kebaikan hak kita buat di 10 awal Zulhijjah lebih sekali. Kita kena ambil lah masa-masa hak lagu ni. Nabi kata kalau mu buat amal kebaikan, mu puasa ke, mu semaya sunat wi banyak ke, mu buat amal sedekah wi banyak ke, di 10 awal Zulhijjah, amal kebaikan tu hak mu buat tu lebih sekali, mulia sekali. Padahal amal ibadat banyak-banyak muslimin muslimat hak digalakkan kita buat iaitu puasa sunat. Nah puasa sunat. Dia mau tanya lah kata nak niat puasa sunat lagu mana? Ambil di wati nu Zulhijjah siapa wati pek Zulhijjah ni nak niat puasa sunat lagu mana? Niat lagu ni. Aku puasa sunat esok hari di bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Amal kebaikan hak kita buat tu lebih sekali, afdal sekali. So situ. Yang kedua, jadi yang pertama saat ni kita wi puasa lah, kita pakat puasa lah, ambil di wati ni Zulhijjah, siapa wanti pek Zulhijjah kau Zulhijjah, kita pakat puasa. Nah, yang kedua hak amba nak nasihat kepada diri amba sendiri dan kita semua. Jadi gini, kita kena tiktam kausan hak cula katik. Sebab kita nak tahu kata wati ni Zulhijjah masuk bila ni, dia tengok, dia dengar, nah, perakat hak cula. Jadi kita nak buat amal puasa 1 Zulhijjah ni. Kita nak buat amal puasa 1 Zulhijjah tu. Kita kena dengarlah perakat cula kata, nampak anak boleh dah weh. Nah, kita pun puasa wati ni Zulhijjah. Lagu tu kita kena tiktam kausan daripada samnak cuklah hak kita katik. Nah, insya-Allah taala. So situ. Yang kedua, kalau kita tak ada nak puasa wati neng, wati Zulhijjah, wati Sam Zulhijjah, wati Si Zulhijjah. Kalau kita tak ada nak puasa sunat, ambil di wati neng Zulhijjah, tak ada. Tak ingat ke, tak tahu ke, ataupun sengaja tak si puasa. Sengaja tak saya puasa. Nah, maka minta. Bukan suruh, minta. Minta wifat kita pakat puasa wanti kau Zulhijjah. Belalah kita tak ada nak puasa wanti ni Zulhijjah ke, tak ada nak puasa wanti Song Zulhijjah ke, ambil di wanti ni Zulhijjah, siapa wanti pek Zulhijjah. Kalau tak ada nak puasa sunat, minta wanti kau Zulhijjah jangan tinggal. Minta wifat kita pakat puasa wanti kau Zulhijjah jangan tinggal. Sebab apa? Sebab wanti kau Zulhijjah itu hari Arafah.
Wantikau Zulhijjah hari Arafah. Jangan dengar. Kalau kita kata untuk seku puasa sunat wanti Zulhijjah son samsi siapa lapar tak se. Tak apalah tu. Tapi hak milai Zulhijjah ni, wantikau Zulhijjah ni jangan sama sekali kita tinggal. Sebab apa? Sebab kelebihan yang ada di hari Arafah, kelebihan yang ada di puasa hari Arafah sangat-sangat besar sekali. Sampai Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafata, puasa di hari Arafah. Mana kata siapa-siapa pergi puasa hari Arafah satu hari je. Watika Zulhijjah tu ya puasa sunat. Nabi kata kena Allah Ta'ala ampun dosa dia 2 tahun. Allah Ta'ala ampun dosa orang puasa hari Arafah satu hari tu 2 tahun. Sampai Pak Nabi royak 2 tahun saat ni tu tahun hak lepas tahun piti pan maneng pi. Kita duduk biasa buat dosa gapo dalam masa setahun hak lepas dengan sebab kita puasa sunat hari Arafah. Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita dalam masa setahun hak lepas mari. So, yang kedua Nabi kata Allah Ta'ala ampun dosa kita hak akan datang setahun. Nempi kana setahun. Kita tak tahu lagi kata masa depan kita nak buat dosa gapo. Tapi kalau kita buat amal puasa sunat hari Arafah dah, dosa kita akan buat di masa depan tu Tuhan ampun dengan sebab amal ibadat puasa sunat Arafah. Ni kelebihan besar, ni nak amalan hak besar, hak kita yang duduk tinggal sama sekali. Belalah sunat ya, tapi kelebihan yang Tuhan bagi itu sangat-sangat besar. Nak cari amalan gapo hak Tuhan ampun dosa kita sampai 2 tahun. Kalau puasa hari Ashura tu 10 Muharram tu setahun ya. Setahun ya. Hak Nabi jamin dalam hadis tu siapa yang puasa hari Arafah hari Ashura wanti sip Syawal wanti sip Muharram tu. Siapa yang puasa wanti sip Muharram, orang tu dapat kelebihan Allah Ta'ala ampun dosa dia setahun hak lepas mari. Tapi hari Arafah ni masa depan ni tak berapa hari lagi ni nak masuk hari Arafah ni. Nabi kata siapa yang puasa sunat hari Arafah satu hari ya, Allah Ta'ala wi kelebihan kepada dia, Tuhan ampun dosa dia 2 tahun. 1 tahun hak lepas mari, 1 tahun hak akan datang. Ni satu amal ibadat hak besar kita patut buat di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan hak orang buat haji. Nah sebab tu panggil bulan haji, bulan Zulhijjah. So situ. Jadi yang pertama saat ni ambil diwatin neng sampai wanti pet kita puasa sunat. Yang dua puasa sunat di hari Arafah watikal Zulhijjah. Niat puasa sunat hari Arafah lagu mana? Aku puasa esok hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Tu. Nah, habis itu. Lepas pada tu, di bulan Zulhijjah ni muslimin muslimat, ada satu amalan hak besar lagi. Bahkan amal ibadat hak ni ada cepat di bulan Zulhijjah. Bahkan jadi wajib atas orang Islam kena buat ibadat hak ni. Pas ibadat hak ni jadi rukun Islam. Gapo? Iaitu menunaikan haji di Mekah, di Baitullah. Dia mau buat haji di bulan mana? Dia mau buat haji di bulan Zulhijjah lah. Nah, nak atas amal ibadat di bulan Zulhijjah ni sangat-sangat besar. Jadi di orang hak puasa pergi buat haji tu kena pergi buat haji. Adapun tahun ni ia tak wi orang luar masuk dak. Ia tak wi orang luar masuk. Hanya orang dalam tempat je. Mana kata kita orang Thailand ni nak pergi pergi buat haji tahun ni tak boleh dia katuk. Sebab nyakit wabak, nyakit corona baru ni duk ngebok kuat. Tak apa.
Lepas tu ada amalan lagi. Di orang hak tak pergi buat haji, disuruh atas kita, kalau kita ada mampu, ada kuasa, buat satu amalan hak ni. Kita ada mampu, ada kuasa, buat satu amalan hak ni. Siapa buat amalan hak ni, Tuhan sayang kepada dia. Siapa yang buat amalan hak ni, diri dia tu Allah Ta'ala dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Amalan gapo? Iaitu amalan gerbang. Amalan gerbang. Amalan gerbang. Pak, amalan gerbang ni ada di bulan Zulhijjah ya. Hak ni hak kita ada kuasa yang tinggal. Kalau kita ada mampu, kalau kita ada kuasa, kita pakat gerbang lah. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang buat amalan gerbang ni, Nabi kata kena, yang bermaksud Nabi kata amalan hak anak ada buat, amalan hak manusia buat, hak Tuhan sayang, hak Tuhan kasih, ialah amalan sembelih binatang, ialah amalan gerbang. Siapa-siapa yang gerbang, maka orang tu Nabi kata Allah sayang, Allah kasih kepada dia. Ni nak ayat kelebihan orang hak gerbang. Sebab tu Allah Ta'ala bagi harta benda kepada kita, nikmat yang banyak kepada kita, maka kita gunalah harta benda yang Tuhan bagi saat itu untuk kita mendekati diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita kena cari jalan buat kita ni kau dekat dengan Allah. Salah satu jalan yang nak buat kita dekat dengan Allah Ta'ala, amalan ibadat gerbang. Nabi kata orang-orang hak gerbang, orang tu Tuhan sayang, Tuhan kasih. Orang hak gerbang, orang tu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hak gerbang, orang tu Allah Ta'ala kasih kepada dia. Maka bagi orang yang ada mampu, jangan tinggal sama sekali. Jangan tinggal, kita pakatlah. Nah, buat ibadat gerbang. Kalau kita ada kuasa ni duk oyak ni, kalau kita ada mampu ni duk oyak ni. Bagi orang ada kuasa, ada mampu, jangan tinggal ibadat gerbang. Jangan tinggal ibadat gerbang. Sebab tu, nah, bagi orang yang ada kemampuan, ada kuasa, pakatlah kita gerbang. Nah, duk taruh buat apa lagi harta yang Tuhan bagi kepada kita. Gunalah harta hak Tuhan bagi kepada kita, cari jalan bagi kita kedekat dengan Allah. Cari jalan bagi kita jadi orang hak Tuhan sayang, orang hak Tuhan kasih. Tu kita orang beriman kena duduk situ. Jangan ambil benar hak Tuhan buat kita kau jauh dengan Allah, buat kita kau jauh dengan rahmat Allah. Janganlah gitu. Tuhan dah harta kepada kita, gunalah untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang jadi pesan korong lah. Ada kemampuan, ada harta banyak, tapi Tuhan benci kepada dia, Tuhan marah kepada dia. Jangan, kita tak say Tuhan kita kaya, tapi kita jauh dengan rahmat Tuhan, tak say. Kita nak. Nah, kaya tu nak, tapi kaya dalam keadaan Tuhan redha kepada kita, Tuhan sayang kepada kita. Supaya Nabi Sulaiman kaya, Tuhan sayang kepada dia. Sayyidina Utsman bin Affan kaya, Tuhan sayang kepada dia. Sebab apa? Sebab mereka guna harta yang Tuhan bagi untuk cari jalan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri amal lah, amal rasa kata golek lah, bukan semua. Ya ada juga orang tak mampu sungguh, duit tak ada sungguh, nak gerbang tak boleh. Ada juga, tapi kebanyakan hak amal duk tengok tu lah, sebab kita ada kemampuan. Tak payah gini. Nak apa ni? Nak sapa tahap orang hak boleh gerbang ni, dia kena dalam masa 4 hari tu, nah, ada harta benar, ada duit ke kita kata, lebih pada nafkah keluarga, lebih pada hajat hak kita nak guna. Tu. Bahkan kalau kita tengok hari ni muslimin muslimat, ada satu perkataan, amo setuju perkataan ni. Nah, dia kata kena. Dia kata di hari ni kalau tengok orang ada mampu kuasa kedak nak gerbang, goleknya orang nak kuasa belaka gerbang.
Apa? Sebab dia tengok di tangan sore-sore telefon harga 5,000 lebih. Setengah tu, nah, apa? 10,000 telefon terosak. Apa? Daging gerbes gila ni tak sampai 10,000. Ha tu. Jadi hak kita herannya terosak boleh beli gerbes satu gila tak boleh. Walha gerbes ni nak uwi kita yang ada orang hak Tuhan sayang, nak uwi kita yang ada orang hak Tuhan kasih. Untuk uwi kita dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kita sayanglah. Nah, tu dia. Itu satu. Hak amo nak kosi pada tengah hari ni dengan hak kita semua. Jadi kita boleh tahu dah kelebihan orang gerbel lagu mana. Kamu dia aman ayat pula sikit hikmat ya Allah Taala suruh kita gerbel. Bapa Tuhan suruh kita ni gerbel. Satu ulama sebut dalam kitab. Nah, belum pada tu aman nak ayat dulu satu lagi. Jadi masalah gerbel hak saya, hak aman ni nak kecek dengan hak kita belaka di tengah hari ni. Nah, amo ambil dalam kitab dua kitab dan dua kitab ni amo buat tempat rojok ke hagerbe pada tengah hari ni amo ambil dalam dua kitab ni. Nah, tu dia. Jadi fak kita boleh cari ikut kedai kitab lah kalau nak kitab bab gerbe. Nah, molek. Dak pas dalam dua kitab ni ia sebut masalah bab gerbe hak pak mazhab. Bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Hak kita nak ngaji pada tengah hari ni dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau kita nak tengok wiluah tu, nah, kita tengok dalam kitab ni. Kita pergi beli kedai kitab ada lah. Tu dia. Nah, kitab mengenai dengan hukum-hukum udhiyah. Tak, hukum-hukum gerbe. Hak apa ni ala mazahibil arba'. Di atas 4 mazhab. Siapa yang nak tengok wiluah tu pergi beli kitab nas sendiri kok kedai kitab ada. Jadi amo nak royak pada tengah hari ni nak kasih ilmu ngafak kita semua ni, nah rojok kat amo tu dalam kitab ning lah. Habis itu. Jadi hikmat ya Allah Taala suruh gerbe ni satu nak syukur kepada Tuhan. Kita gerbe nak syukur kepada Tuhan. Yang mana Allah Taala kita hidup cukup setahun. Ya gerbe ni setahun kali ya. Maka kita gerbe tu salah satunya kita kena syukur kepada Allah. Tahun ni kita hidup, tak mati lagi, kita syukur gerbe. Gerbe tu di atas syukur kepada Allah Taala. Tahun depan pula kalau kita ada mampu, kita syukur pula, gerbe pula. Tahun depan ni pula ada mampu, gerbe pula, syukur kepada Allah Taala pula. So situ. Yang kedua, suruh kita gerbe ni buat apa? Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa kita. Siapa-siapa gerbe, tak kira gerbe lembu, gerbe uta, gerbe kubah, nah, biring ke, kambing ke, orang ni dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan maaf dia, Tuhan ampun dosa-dosa dia. Orang gerbe tu. So situ. Lepas tu ulama sebut pula, orang hak gerbe ni Allah Ta'ala meluaskan rezeki-rezeki ahli rumah dia. Nah, ahli rumah dia tu Tuhan luahkan rezeki. Lepas tu seterusnya ulama sebut kata nak suruh kita gerbe ni buat apa? Nak tolong orang pakai miskin hati. Nak wifak pakai miskin. Orang hak susah-susah tu dapat rasa daging lembu, daging kambing, daging biring lagu mana. Sebab dia tak ada duit. Nak beli daging ni ya mahal. Sekali luar pokok. Nah, pak orang pakai miskin ni buat kerja sehari-hari. Nah, untuk diri sendiri kita misal tanya 100 kok, 200 kok, 300 kok misal. 300 kok sehari. Pas dia kena nafkah atas diri dia pun dia kena makan. Bini dia kena makan, anak dia kena makan. 300 kok sehari tu duit hak dia boleh pada kerja tu cukup tak? Tak cukup pas nak beli daging. Daging mahal. Sebab itulah salah satu hikmat yang suruh kita saat ni tu gerbe buat apa? Nak tolong orang pakai miskin. Nak orang pakai miskin itu dapat kecak juga sikit banyak rasa-rasa daging. Nah, habis itu. So situ.
Kemudian kita mari dengar pula mengenai dengan makna gerbe. Gerbe ni makna gapo? Gerbe ni makna gapo? Amo nak ambil hak makna pada istilah, makna pada syarak lalu dah. Islam kita panggil kata gerbe lagu ni. Gapo dia makna gerbe? Ulama sebut dalam kitab ialah binatang hak tertentu. Nak panggil kata kita buat ibadat gerbe, satunya binatang tu hak tertentu. Tagi amal royak. Binatang lagu mana? Binatang gapo ratik hak boleh kita buat gerbe? So, binatang yang tertentu hak kita sembelih. Binatang hak kita sembelih tu kena hak tertentu. Dan lagi pula di masa yang tertentu. Nak panggil kata kita gerbe, kena gerbe di masa waktu dia. Tak lagi amu akan royak waktu dan masa hak kita boleh gerbe tu masa mana? Binatang hak yang tertentu, masa yang tertentu dengan niat. Baru panggil gerbe. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan kita nak jadi sah tu kena niat. Patu gerbe ni ibadat. Nak wisah ibadat kena niat. Jadi kita boleh faham dah kata gerbe ni makna apa? Makna binatang hak kita sembelih tu kena hak yang tertentu, lagi pula di masa yang tertentu dengan niat. Hukum gerbe ni gapo? Hukum gerbe. Amun nak royak hak dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dulu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata hukum gerbe lembu, gerbe kambing, gerbe biring, gerbe unta. Semua tu pas gerbe tu pula di hari raya, di hari tasyrik 3 hari, sunat muakkadah. Dalam mazhab kita Syafi'i, gerbe saat ni tu di hari raya haji sunat muakkad. Sunat bukan wajib. Mana kata kalau orang yang tak gerbe lagi pula ada mampu, ada kemampuan, ada kuasa, sengaja yang tak saya nak gerbe, hukum dia makruh, bukan dosa. Orang yang berdosa ni, satu dia tinggal benda wajib, yang dua pergi buat benda haram, baru berdosa. Pas dia tak gerbe ni, gerbe bukan wajib. Kalau kata gerbe tu wajib, tak gerbe tu baru ya diharam. Lagu tu. Jadi kita ambil faham belaka dulu. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, hukum gerbe di hari raya tu, raya haji tu sunat. Di atas orang hak ada mampu. Hak kata sunat gerbe di hari raya dan hari tasyrik tu, di atas orang mampu, orang ada kemampuan, orang ada kuasa. Adapun orang yang tak ada kemampuan, orang yang pakai miskin, tak ada duit, adakah atas dia kena gerbe? Jawab kata tak sunat gerbe. Dah kena ni. Hak kata sunat gerbe ni fak mana? Fak hak ada kuasa, ada kemampuan. Boleh faham tak? Hak kata sunat gerbe tu, nak tahun tu, atas orang ada mampu. Kalau tak ada kemampuan, tak sunat gerbe. Lepas tu dalam kitab yang sebut pula kata, dan sunat gerbe di orang hak ada mampu tu, orang hak ada kuasa tu, setiap tahun. Nak tahun. Kalau tahun ni ada kemampuan, ada kuasa, mi kuasa amat, tidak kurban. Sunat kita gerbe. Bahawa siapa tahun rupai pula, mi kuasa amat nak gerbe. Kurban pula, gerbe pula, tahun rupai pula. Nak tahun, kalau ada mampu, ada kuasa, sunat atas kita gerbe semata. Kalau ada kuasa, ada mampu nak tahun, gerbe nak tahun. Setengah-setengah orang kita tu, tahun baru ni gerbe dah, tahun ni badai lah. Jangan lagu tu. Kalau kita ada kemampuan, kita gerbe.
Nah, apa kalau kita tak sego makan daging gerbek, hak molek kali gerbek ni kita gerbek, patut dekah daging semua kepada pakai miskin. Kalau tak sangat, patut selagi nah ibadat gerbek ni wakwi Tuhan saya kita. Wakwi Tuhan kasih kepada kita. Wakwi kita dekat dengan Allah. Pas tak seka duduk situ. Kita tak seka duduk dekat dengan Tuhan. Kita tak seka duduk dekat dengan rahmat Tuhan. Kalau nak buatlah ibadat hak Nabi SAW jamin. Kalau buat ibadat hak ni mendekat dengan Tuhan. Kalau buat amal ibadat hak ni mendekat dengan rahmat Tuhan. Salah satu ibadat hak wakwi kita hamba dekat dengan Tuhan, dekat dengan rahmat Tuhan, ibadat gerbek. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, ulama sebut sunat tiap-tiap tahun kalau ada kemampuan, ada kuasa, kita buat ibadat gerbek. Itu dia nah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia sebut lagi kata dalam seumur hidup kita sekurang-kurang nah, dalam seumur hidup perhadap kanwa seumur hidup, ambil yang kita hidup sampai mati tu, sekurang-kurang we ada sekali kita gerbek hak di hari raya tu lah. Lemu kami tak kira lah apa pergi apa, we ada sekali sekurang-kurang dalam seumur hidup kita, we ada juga satu kali kita gerbek. Itu dia nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu sebut dalam kitab, dan kalau kita berumah tangga dah, kita ada keluarga nikah dah, ada anak, ada bini, ada tok laki dah, hukum kata sunat kifayati, sunat kifayah kita gerbek atas satu keluarga kalau ada mampu. Misal gini, misal tu nah, dalam satu keluarga ada tok laki, ada bini, ada anak. Lepas tu tok laki hak gerbek, bini tak gerbek, anak tak gerbek, tak apa dah. Gitu. Atas satu keluarga tu tok laki nak gerbek, maka hak lain tak apa dah. Kalau tok laki pun gerbek, bini pun gerbek, anak pun gerbek, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pakai nak gerbek belaka. Apa? Muka pakai kerja belaka dah, duit banyak belaka dah, nak buat amal ibadat nak buat amal ibadat gerbek weh, tak ada masalah. Tapi nak ayat kata kalau bini tak gerbek, tok laki gerbek, anak tak gerbek. Jadi dalam rumah tu tok laki seorang yang hak gerbek. Nah, maka terlucuk dah daripada sunat kifayah. Kalau semua orang dalam rumah tak ada seorang habut gerbek, walhal dia ada mampu, hak amal dok kecek ni masalah orang ada kemampuan, konti mi kuasaman. Satu keluarga tu mi kuasaman nak gerbek tahun ni. Lepas tu tak ada seorang habut dalam keluarga tu. Tok laki pun tak gerbek, bini pun tak gerbek, anak pun tak gerbek, makruh habis. Tu sebab ia sunat atas orang ada kemampuan nak tahun gerbek. Itu dia nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu kau seruk lagu ni lah. Kesimpulan kata, pendek kata, bagi orang yang ada mampu, orang yang ada kuasa, sunat gerbek. Kalau tak ada mampu, kalau tak ada kuasa, tak sunat. Gitulah. Ambil mudah-mudah, ambil kau seruk. Nah, jadi dalam mazhab kita Syafi'i, hukum gerbek di hari raya tu sunat muakkad. Kalau kita gerbek boleh pahala sangat-sangat besar. Gitu. Lepas tu dalam mazhab kita Syafi'i, ambil dalil mana, laktan mana, hadis mana. Nah, hak kata sunat gerbek ni, riwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab hadis musnad hak dia, dan riwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia daripada sahabat hak nama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ibnu Abbas seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi. Abdullah ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku biasa dengar Nabi royak. Nabi kata reno, ada 3 perkara hak jadi wajib atasku Nabi.
Dan 3 perkara ni tak jadi wajib atas umatku. Hanya sunat ya. Mana? 3 perkara tu hak jadi sunat di fak kita. Kalau di diri Nabi jadi wajib. Yang pertama an-nahru, gerbeh. Gerbeh di atas umat, mana kata di atas fak kita ni sunat. Wal witru, semaya witir. Semaya witir sunat. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i, sunat fak kita maya witir nak malam. Nak malam, tiap-tiap malam, bukan sekadar di bulan puasa. Nah, setengah-setengah orang tu pahal kata maya witir ni di bulan puasa ya. Ada, hak kata ada di bulan puasa tu maya taweh ya. Maya taweh tu di bulan puasa ya. Bulan lain tak ada maya taweh. Ada pun semaya witir tiap-tiap malam ada nak malam sokmo. Lepas tu hak ada hak beza. Semaya witir hak luar Ramadan dengan hak dalam Ramadan ni beza mana? Beza di berjumuah. Maya sunat witir bawa di bulan Ramadan, sunat berjumuah. Tu. Situ ialah tapi sunat sokmo. Jadi Nabi kata di atas umat aku semaya witir tu sunat. Yang ketiga wassalatud duha, semaya duha. Maya sunat duha. Jadi 3 perkara. Nabi kata di aku yang diwajib, di umat aku yang disunat. Mana? Yang pertama an-nahru, gerbeh. Yang kedua wal witru, semaya witir. Yang ketiga wassalatud duha, semaya sunat duha. Jadi Nabi sebut gerbeh. Nah, atas kita umat jadi sunat. Maka ulama dalam mazhab kita Syafi'i ambil lapah hadis, ambil hadis ni lah yang didalil kata ibadat gerbek itu sunat. Dalam riwayat oleh Imam Tirmizi pun, nah, dia kata lagu ni umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakumu. Disuruh aku Nabi gerbek, dan gerbek tu jadi sunat bagi umatku. Nah, gerbeh, amalan gerbeh jadi sunat di umat, di Nabi jadi wajib. Jadi amal nak ayat sini kepada kita semua ni duk kecek banyak saat ni tu nak ayat kata amalan gerbeh tu sunat ya dalam mazhab kita Syafi'i. Gitu. Pas kalau kita tengok dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Abu Hanifah, dia kata kena wajib di atas orang yang ada mampu gerbeh. Kalau dalam mazhab Hanafi wajib bagi orang yang ada kemampuan, orang yang ada kuasa. Dalam mazhab Hanafi kata wajib. Mana kata nak tahun kalau siapa masa gerbeh pas kita ada kuasa. Dalam mazhab Hanafi kata wajib. Hak tu mazhab Hanafi. Saat ni kita ngaji dah hak mazhab Syafi'i itu sunnah. Lepas tu hak mazhab Hanafi ni dia ambil dalil hak Nabi kata siapa-siapa yang ada kemampuan mikwan sama cak kurban. Ada kemampuan, ada kuasa nak gerbeh tetapi dia tak gerbeh. Nabi kata kena mu jangan masuk dekat dengan sejak aku. Maka mazhab Hanafi kata ni Nabi suruh gerbeh ni. Maka dalam mazhab Hanafi kata jadi wajib. Hak tu mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i kata sunat. Semua ada tempat rojok ke belaka. Hak mazhab Syafi'i kata sunat, hadis hak ni. Hak mazhab Hanafi kata wajib, ada hadis hak tu. Tak ulama dia reti, dia pandai. Kita hak kena ikut orang-orang pandai baru kita selamat. Tak ada masalah. Habis itu. Kemudian lepas pada tu kita mari dengar pula syarat-syarat gerbeh. Mengikut dalam mazhab kita Syafi'i. Orang hak sah gerbeh ni orang pasal mana? Orang hak boleh gerbeh ni orang pasal mana? Yang pertama hak dalam mazhab Syafi'i ni, yang pertama kena orang Islam. Orang kafir belah dia bijak tara mana pun tak boleh nak gerbeh. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang berakal. Orang gila tak boleh. Luput syarat. Yang ketiga orang balik.
Orang balik. Kanak-kanak budak-budak bulan balik tak boleh. Yang keempat orang merdeka. Orang hak jadi hamba tu tak boleh. Pas masa kita lah ni tak ada dah orang jadi hamba orang. Nah, tak ada dah tak tu, tak ada. Semua merdeka belaka. Yang kelima, nah orang hak boleh gerbang. Mana kata orang hak ada kemampuan untuk gerbang. Orang hak ada kemampuan untuk gerbang, boleh gerbang. Bukan sunat pula. Siapa gini sebut dalam kitab, sekalipun dia pergi buat haji di Mekah, kalau dia ada kemampuan duk Mekah pun sunat gerbang. Pergi buat haji. Pergi buat haji sunat juga gerbang. Kalau kita ada kemampuan hak tu, dah. Tapi kebanyakan fak kita ni habis duit dengan beli barang dah kalau pergi haji tu. Dah, orang kelek konfak goda-goda ni nak orang rumah. Tapi nak ayat atanya kalau tilik sungguh tu orang hak pergi buat haji dah pun. Nah, sunat gerbang juga deknung kalau ada kuasa. Dek royak masalah sunat gerbang ni. Nah, sunat gerbang, sunat kita gerbang dia orang hak ada kemampuan. Orang hak tak ada kuasa, tak ada kemampuan, hak tu tak sunat dulu lagi dah. Gitu nah, habis itu. Lepas pada tu syarat nak wisah gerbang. Ya gini. Kita nak wisah gerbang tu binatang hak kita nak buat gerbang tu ia kena yangi cacat. Kalau binatang hak kita nak buat gerbang cacat, gerbang tu tidak sah. Pak ulama sudah ittifaq. Kalau ada perkara ni di binatang tu hak kita nak gerbang, kita pergi ambil binatang tu buat gerbang juga, tidak sah. Ittifaq ulama perkara. Mana? Yang pertama, mata buta sebelah. Kalau lembu mata buta sebelah, kalau kambing mata buta sebelah, tak boleh nak ambil binatang tu buat gerbang. Kalau buta dua belah mata, hak tu lebih. Tak rasa apa ni? Sebelah pun tidak sah dah. Sah mata buta. Yang kedua, binatang tu sakit. Nyata kata sakit. Tak boleh. Yang ketiga, nyata kata kecok. Yang keempat, nyata kata kuruh lajak. Siapa tak ada lemak-lemak. Nah, maka kalau ada perkara ni di binatang tu, lembu ke, di kambing ke, di unta ke, di kubah ke, tak boleh nak ambil binatang tu buat gerbang. Tu. Jadi binatang yang kita nak buat gerbang tu jangan ada cacat. Nak panggil kata cacat binatang tu pak kara. Mata buta nak sebelah ke lebih bagi dua belah. Yang kedua nyata kata sakit. Yang tiga nyata kata kecok. Yang keempat nyata kata kuruh telajak. Siapa lemak-lemak pun tak ada. Tu binatang yang kita nak buat gerbang tu jangan ada kecacatan. Jangan ada cacat. Lepas tu binatang hak pasal mana kita boleh buat gerbang? Nak panggil gerbang, nak panggil kata gerbang tu, kita kena gerbang binatang hak disuruh. Hak binatang hak tertentu. Hak an'am, binatang empat kaki. Mana weh? Satu, ingat molek, kalau kita nak gerbang kena ambil binatang ni buat gerbang. Yang pertama unta. Kalau kita kuasa dah gerbang unta. Mahita ni kurang ada. Yang dua lembu. Binatang yang kita boleh buat gerbang. Unta, lembu, kubah, kambing, biring. Tu binatang an'am hak kita boleh buat gerbang. Unta, lembu, kubah, kambing, biring. Lain pada pak ni tak boleh buat gerbang. Kenapa ni binatang ni? Binatang empat kaki hak ni ya. Hak kita boleh buat gerbang. Lepas tu sebut dalam kitab dia kata kalau lembu dengan kubah pergi duduk jimat setubuh, tubik anak mari. Anak tu cukup umur dah boleh kedak nak buat gerbang. Jawab kata boleh. Supaya tu juga kalau kambing dengan biring, dia duduk pergi jimat, lepas tu biar anak lembu ke anak kambing ke, kita kata ya jimat dua tu biar anak tu cukup umur 4 boleh kita buat gerbang, tak ada masalah.
Jadi kita boleh berhadah saat ni binatang hak kita boleh buat gerbeb ada berapa? 5. 4, 5. Satu unta, yang dua lembu, lepas tu kubah, lepas tu kambing, lepas tu biring. Tu binatang-binatang hak kita boleh buat gerbeb. Pak Amun nak oyak so lagi. Binatang hak afdal kita gerbeb. Ya tilik di banyak daging. Ulama sebut dalam kitab unta. Unta mula-mula. Kalau boleh gerbek unta tu molek unta. Kalau tak kuasa gerbek dengan unta, sembelih unta, gerbek lembu. Nah, lembu. Tak, kalau tak kuasa lagi, kambing. Kalau tak kuasa lagi, biring. Ya gini, ya tengok di banyak daging. Kalau binatang hak biasa mana banyak daging ni, nah, binatang tu. Sebab itulah lembu. Kita kena cari lembu hak banyak daging. Isi dia saat itu banyak. Salah satu hikmah asbabnya ulama royak, apa kita kena cari lembu hak gemuk-gemuk. Nah, binatang gerbang ni hak gemuk-gemuk apa? Salah satu hikmahnya supaya kita boleh sedekah kepada sedekah kepada fakir miskin, jadi kau banyak. Kalau daging banyak kita boleh sedekah kepada fakir miskin, kau banyak. Lagu tu. Nah, itu salah satu. Lepas tu dalam kitab ni sebut lagi kata binatang hak yatim afdal daripada hak tina. Binatang hak gemuk afdal daripada hak tak gemuk. Binatang hak warna putih lebih afdal ni makna kata lebih baik pada warna hak kelabu ke hak hitam ke. Gitu. Nah, habis itu. Lepas tu masa hak boleh kita buat gerbek. Masa mana weh hak kita boleh buat gerbek? Masa pula. Mengikut dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita nak gerbek ni kena gerbek dalam masa hak ni. Nak panggil gerbek pada istilah, nak panggil gerbek dalam Islam kita sembelih binatang hak tertentu. Binatang hak tertentu saat ni. Nah, unta, kambing, lembu, kubah, biring. Lepas tu di masa yang tertentu. Di masa yang tertentu. Nak panggil gerbek dalam agama kena gerbek di masa dia. Ya ada camkat masa. Mana? Dalam mazhab kita Syafi'i, masa gerbek ni yang ada 4 hari. Dalam mazhab Syafi'i, masa kita boleh gerbek 4 hari semua, ingat molek. Dalam masa 4 hari ni kita nak gerbek hari mana sah belaka. Jadi kita nak tahulah weh. Dalam 4 hari ni hari gapo hati? Yang pertama hari raya. Hari raya. Ya 4 hari semua hak sunat, hak boleh kita saat ni tu gerbek. Boleh kita gerbek 4 hari. Satu hari raya. Lepas hari raya pun kita kena gerbek lepas pada maya raya. Kalau kita gerbek lembu saat ni tu, belum maya raya tak boleh. Kena gerbek lepas pada semaya raya. Kalau dalam kampung kita maya raya haji sudah dah, kita boleh gerbek binatang hak kita tu. Tu. Jadi 4 hari. Yang pertama hari raya. Pas hari raya ni kewanti sib Zulhijjah. Hari raya kewanti sib Zulhijjah. Mana kata wantika Zulhijjah tu hari Arafah. Wantika Zulhijjah hari Arafah. Lepas pada hari Arafah kita puasa hari Arafah sudah, esok ke hari raya haji. Di hari raya haji boleh kita buat gerbek. Dan di hari raya haji itulah wanti sib Zulhijjah itulah afdal kita gerbek di hari itu. Saning diriwayat 4 hari itu boleh. Nak gini lu, amun nak bila 4 hari itu lu, takut kebelik. Allahumma salli ala Muhammad. Gini, kita tahu 4 hari hak kita boleh buat gerbek dulu. Yang pertama hari raya. Hari raya haji. Hari raya haji ni kewanti sib Zulhijjah. Hari yang kedua iaitu hari tasyrik.
Hari tasyrik ni ke wan tapai kong waraya tu. Mana kata Wanti 10 Zulhijjah hari raya haji. Wanti 11 Zulhijjah hari tasyrik. Wanti 11 Zulhijjah hari tasyrik. Wanti 9 Zulhijjah Wanti 11 Zulhijjah hari tasyrik. Ambil di wanti 10 Zulhijjah. Siapa wanti 11 Zulhijjah? 10, 11, 11, 11. Ambil di wanti 10 Zulhijjah. Siapa wanti 11 Zulhijjah? Ke hari hak boleh kita buat gerbang. Tu. Hari hak boleh kita buat gerbang, pak hari tu mengikut di dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau dalam mazhab lain tu hari tasyrik 2 hari ya, mana kata 3 hari ya hak boleh buat gerbang. Hari raya haji wanti 10 Zulhijjah, wanti 11 Zulhijjah, wanti 11 Zulhijjah. Dalam mazhab lain, supaya mazhab Maliki ke ana. Adapun dalam mazhab kita, nah, Syafi'i ni 4 hari. 4 hari nah. Hari raya wanti 10 Zulhijjah, lepas tu hari tasyrik. Wanti 11, 11 Zulhijjah ni panggil hari tasyrik. Dah. Maka hari tasyrik ni tak boleh kita pergi duduk puasa juga nah. Hari tasyrik, hari raya 2, raya 3, raya 4. Nah, raya 4 ada 4 hari semua. Hari tasyrik. Ambil dia hari raya haji wanti 10 Zulhijjah, siapa wanti 11 Zulhijjah. Hari tasyrik. Tak boleh kita puasa. Sama ada puasa hak wajib dan puasa hak sunat. Tak boleh. Kena makan, kena buka puasa, tak boleh puasa. Kalau pergi puasa pun jadi haram, lagi pula tidak sah. Nah, tidak sah. Sunat kita takbir raya pun nah, siapa 4 hari juga. Nah, ia tak serupa dengan raya puasa baru ni. Raya puasa baru ni tu, nah sudah kita maya raya puasa maya raya puasa sudah tak ada dah takbir. Adapun takbir raya tu. Adapun nah raya haji tu ambil di raya haji. Lepas tu hari tasyrik 3 hari. Mana kata wanti 10 Zulhijjah sunat kita takbir raya semua lepas pada semaya. Sudah kita maya zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sunat takbir. Sudah maya asar sunat takbir raya dalam masa hari. Siapa hari tasyrik, nah sudah maya asar wanti 10 Zulhijjah tu dak dah. Habis itu. Nak wayak kepada fakta semua masa hak kita boleh buat gerbang. Masa hak kita boleh buat gerbang tu dia. Nah, tu 4 hari. Wanti 10 Zulhijjah hari raya haji. Wanti 11, 11, 11. Nah, ambil di wanti 11 siapa wanti 11 Zulhijjah tu ke hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari hak haram kita puasa. Sama ada puasa wajib ke, puasa qada ke, puasa sunat ke, tak boleh. Lepas tu dalam 4 hari ni pula. Saat ni kita tahu dah. Kata 4 hari kita buat gerbang. Dalam hari ni, hari mana hak boleh kali kita buat gerbang? Iaitu hari ialah ke wan hafal. Hari boleh sekali buat gerbang. Sebablah kita tak ada gerbang sudah mai apa? Nagi. Nagi nagi gerbang. Lepas tu belalah kita pergi wakidah, kita wakidah orang semula. Nah, gerbang kita ya sunat nah. Sunat 7 orang. Semua tu pergi tengok, pergi tepat. Belalah tu tengok pun pergi tepat orang semula. Binatang kita gerbang. Sunat pergi duduk situ. Nah, sunat pergi duduk situ. Habis itu. Jadi itu masa. Dah masa hak kita boleh nak gerbang 4 hari semua nah. 4 hari. Habis. Binatang hak gerbang royak dah. Masa gerbang royak dah. Nah. Lepas pada tu sikit lagi amo nak setuh, amo nak royak masalah hak berlaku dalam bab gerbang. Gini. Satu binatang hak kita gerbang tu.
Kalau lemu, uta, kubah tu, boleh 7 gi. Nah, lemu, kubah, uta, tubik. Nah, boleh kita kasi 7 gi. Lemu 7 gi. Kita nak kasi 7 orang, nah boleh. Kalau lemu boleh kasi 7 orang. Kalau kubah pun supaya juga. Kalau uta pun supaya juga. Ada pun kambing, bering, hak ni kena sore je. Nak buat 2 orang 3 tak boleh. Satu kambing sore. Seekor bering sore. Kalau kambing bering kena sore, tak boleh nak kasi. Kalau lembu seekor boleh kasi 7 orang, 7 gi. Nah, tak ada masalah. Itu nak ayat atau kalau lembu ni 7 gi, 7 orang boleh kasi. Kalau kambing tu, kalau biring tu kena sore je. Nak kasi, nah siapa 7 orang tu tak boleh. Kalau kambing, biring. Memandai dengan seekor kambing sore. Yang kedua, kalau dalam 7 orang, misal kita gerbel lembu. Lembu seekor 7 gi, 7 orang. Dalam 7 orang saat ni tu ada hak niat nak makan daging saja. Tak niat nak gerbel ni. Jadi 7 orang semua nah. Ni orang lagi niat gerbel. Seorang lagi tak niat gerbel, niat nak makan saja. Nak tanya kata ni orang lagi tu nak pergi kongsi dengan orang ni boleh ke tak? Jawab kata boleh. Nah, tak ada masalah. Sebab dia kira hak segi hak kita tu ya. Dia mohon nah lagilah kalau tak saya niat gerbel pun. Nah, niat nak makan daging lembu saja ya. Tak ada masalah. Supaya kan ni ya. Kalau dalam 7 gi tu ada niat gerbel hati, ada niat ngekoh hati, tapi gi lain. Faham tak? Dalam 7 gi 5 orang niat gerbel, 2 orang niat ngekoh. Nah, 2 orang niat ngekoh. Nak tanya kata Fokning ni boleh kosi tak dalam satu lembu tu? Jawab katanya boleh. Jawab katanya boleh. Hak tak bolehnya masalah ni. Satu gi hak kita gini ya atas satu gi tu ngekoh hati. Gerbel hati. Akikah dengan gerbel niat di atas satu gi. Hak tu tak boleh. Hak tu tidak sah. Kalau kita saat ni tu gini ya, nah satu gi gerbel, satu gi lagi ngekoh. Hak tu tak ada masalah. Moga gi lain. Nah. Dan mau duk tanya kata niat akikah dengan gerbel sekali boleh ke tak? Kalau di atas satu gi hak ni tu tak boleh. Kalau gi lain boleh. Gi lain boleh. Misal tu lembu seekor 7 gi 7 gi 5 gi tu gerbel niat gerbel. Nah, 5 orang tu niat gerbel, 2 orang ni 2 gi ni niat ngekah. Campur bagi 7 gi. Nah, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, situ. Lepas tu masalahnya lagi kalau kita tak akikah lagi. Kalau kita tak ngekah lagi. Lepas tu nak gerbel dulu boleh ke tak? Ngekah tak buat lagi, nak gerbel dulu boleh ke tak? Jawab kata boleh. Nak gerbel dulu boleh. Akikah tak buat lagi. Ya. Ya gini. Ya apa? Akikah dengan gerbel ni kedua-dua hukum dia sunat. Wak akikah pun sunat hukum dia. Wak gerbel pun sunat asal hukum dia lagu tu. Tu. Asal hukum dia lagu tu. Jadi akikah sunat kita wak, gerbel pun sunat kita wak. Jadi dua ni sunat. Pas kalau kita kuasa wak salah satu, wak mana? Nak wak gerbel hati, nak wak akikah hati 2 gi ni tak kuasa. Jadi dia pun nak gerbel, akikah pun nak wak, tapi kuasa tu boleh waksa je. Nak pilih gerbel ke nak pilih akikah. Ulama jawab kata kena tengok. Kalau masa tu masa gerbel, wak gerbel dulu. Wak gerbel dulu. Sebab masa gerbel dia ada camkat.
Masa gerbek 4 hari tu ya hak moyak dah saat ni masa gerbek. Hari raya mati 10 Zulhijjah, 10 10 4 hari ya hak kita boleh buat gerbek. Apa ni? Hak tu masa gerbek. Adapun masa wak ngekah tu, hak tu sepanjang masa. Ikut nak wak masa mana boleh berlaku. Tu wak akikah. Tu. Jadi misal tu kita duduk cuang wak gerbek. Kita ngekah tak wak lagi. Gerbek pun tak wak lagi, nak wak juga. Maka wak hak gerbek dulu. Akikah wak lepas pada ni. Sebab masa gerbek ni lepas pada ni tak ada dah. Nak gerbek kena gerbek dalam masa dia. Masa gerbek tu 4 hari tu. Gitu nah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Kalau kita kuasa wak samano neng nai song yang ni kita nak wak hak mana kalau duduk di musim gerbek wak gerbek dulu. Akikah nanti kau wak lepas ada ni. Sebab akikah wak bila pun boleh. Ya apa ni wak ngekah ni hak asalnya sunat kita wak dan sunat kita wak dalam masa 7 hari hak wanak nu. Ban masa wanak saat ni tu dah mak ayah kita tu tak ada duit, tak boleh nak sembelih kambing, tak boleh nak buat seekor, buat 2 ekor, tak kuasa. Bawa kita besar hari tu, nah kita nak buat sendirilah. Nak buat sendiri ngekah atas diri kita. Yang kita kerja ke apa tu duit ada nak beli kambing seekor buat ngekah diri kita sendiri. Bawa masuk musim gerbek boleh. Kita tak buat ngekah lagi. Lepas tu gerbek pun musim dia masuk. Kita pun kalau turut hati nak buat 2 lalu dah tapi modal tak ada nak buat 2. Hanya boleh buat ya. Nak buat hak mana dulu? Buat gerbek dulu. Ngekah lepas ada ni. Ngekah lepas ada ni. Nak buat boleh mahareh, boleh sofa, boleh ngekah tu. Adapun gerbek 4 hari tu ya hak amal royak masa dia saat ni. Gitu. Pak kalau kita ada mampu, ada kuasa nak buat 2 gear lalu dah. Ada masalah. Kita duit banyak misal tu. 1 gear buat hak ngekah, 1 gear buat hak gerbek. Tak ada masalah. Kalau kita ada kemampuan. Buat hak ngekah so, buat hak gerbek so. Tak ada masalah. Kalau kita ada kuasa, ada kemampuan. Habis. Lepas tu masalah dia mau tanya kata kita nak wakil kepada orang we gerbek di kita boleh ke tak? Jawab katanya boleh. Kita anak nak we ayah kita duk dumah kau nak tak kira bukan ayah kita pun tak ada masalah. Misal tok tua nak we natu gerbek we tak ada masalah. Tok tua duk jauh kau duduk ke anak payah ke betul winatu wakil kepada winatu gerbek tak ada masalah. Sebab ada hadis Nabi SAW Nabi gerbek 100 ekor unta. Nabi Muhammad tu gerbek 100 ekor unta. Nabi Muhammad sembelih diri 40 unta, 40 ekor unta lagi Nabi Muhammad wakil kepada Sayyidina Ali sembelih. Maka hadis tu jadi dalil kata kita wakil orang gerbek tak ada masalah. Habis itu. Lepas tu masalah laginya apa nama? Sedekah daging gerbek kepada orang kafir boleh ke tak? Daging gerbek dekah kepada orang kafir. Misal kita duk saing kita orang kafir Allah. Kita sayalah kepada dia, sukalah dengan dia. Saing kita ataupun jiran tapi rumah kita orang kafir misal tu ya baikkan kita duk halal sokmo bagi makan hak dia wi kepada kita tapi hak halal lah hak nyata kata halal kita ambil hak jawi payah pun tahu kata orang muslim tak boleh nak makan benda hak tak ada halal. Jadi ya baikkan kita bawa siapa musim gerbek ni kita gerbek 1 gear. Nak ambil daging gerbek hak kita wi kepada jiran hak kafir ataupun saing hak bukan Islam orang kafir lah kita kecek mudah-mudah tu boleh ke tak? Jawab kata tak leh. La yajuzu lil kafiri. Tak boleh kita wi daging gerbek kepada orang kafir. Hak ni dalam mazhab kita Syafi'i ni duk royak ni. Mazhab lain tu hak tu kita kena ngaji mula, kena ngaji suku tu. Boleh ke tak tu?
Nak buat kata semata-mata boleh ni. Orang kampung kita duk ngaji, tok guru dulu dak ajar. Apa tempat rumah kita ni ke? Di masjid mana pun dia dak ajar pendapat hukum hak mazhab Syafi'i. Moga kita ngaji nak buat amal je ke? Bukan nak ngaji buat balah. Nak kita ngaji nak buat amal. Sebab tu setengah-setengah orang tu amal nak setengah sikit. Nah, dia kata ngaji kitab dulu ya tak jadi. Ya kita kena ngaji Quran hadis kata. Nak ngaji kitab musalli faridah. Ni ngaji Quran hadis lalu ni lah. Tengok kitab musalli, mana jawab ya hadis ni sahih ke tak? Gini, ulama kita duk karang kitab mari, rata-rata kitab. Lepas tu dia tak tulis satu hadis ni riwayat dalam hadis sahih mana, dia tak royak, dia tak sebut. Sebab apa? Sebab satunya kalau royak apa kita orang awam mana tahu. Kitab gapo tahu. Pas lagi pula, ulama supaya kitab musalli Syekh Daud, kita dia tulis kitab musalli dia buat hadis-hadis ubah lagi kitab musalli dia tu. Wak ilafah hadis saja. Tak royak kata hadis ni mana duk mana. Bukan Syekh Daud dia tak tahu kata hadis hak dia letak dalam kitab tu mana dalam kitab hadis mana. Dia tahu. Paya bubuh lagu tu dalam kitab musalli, moga ya wak kitab nak ajak orang kampung wi panas maya ya. Bukan nak balah dengan orang. Sebab tu kita duk ngajar kat masjid kat balasa tu, duduk ajar wi kita boleh buat amal wi betul dengan ajaran Islam. Ngajah hasmaya wi pana wi kena wi betul. Tu ya. Apa demo klik mari di bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Ni. Jadi supaya ni ndak kita boleh wi daging kerbau kepada orang kafir. Tu dalam mazhab mana? Hak dalam mazhab Syafi'i sebut dalam kitab Tufah. Kata la yajuzu, tak harus. Tak boleh kita wi daging kerbau kepada orang kafir. Kalau kita giwi juga bisa. Wi juga kita kena beli rati. Kita kena beli rati. Sekelo kita wi misal. Kena beli rati sekelo, mari letak tepat kita ambil wak kepada orang hak agama asing. Gini kalau kita nak wilajak daging lemu kepada orang kafir, beli suku. Bukan kedar ada. Beli suku cuk. Ni dok gaduh dengan daging kerbau. Royak dah kata dalam mazhab kita Syafi'i, daging kerbau ni tak boleh wi kepada orang kafir. Kalau giwi juga kena beli rati kelik. Pak kalau kita tak nak wi sangat saya kepada sayangku sore ni beli suku Kedah daging lemu, daging kambing. Lepas tu wi yang makan. Beli seekor tak apa. Seekor lalu dah lemu tu wi kepada dia. Kau gimana? Tak boleh lah. Tu dalam mazhab kita kata tak boleh. Kita pun tak usah wi. Kalau kita tak nak wi yang makan juga, nak wi dia kecak juga daging lemu. Daging kambing beli suku Kedah. Wi dia. Habis masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu. Beli suku wi kepada orang agama asing tu. Tak sedok gaduh dengan daging kerbau ni lah. Daging kerbau ni hanya kepada orang-orang Islam sahaja. Sebab ya panggil sumbangan ni ya daging kerbau sumbangan ibadat zakat zakat kita boleh beri kepada orang kafir? Tak boleh. Kena beri kepada lapis asnang, pakai miskin. Orang Islam laka tu. Maka daging kerbau pun daging ibadat. Tak boleh kita nak beri kepada agama asing. Kalau nak beri juga kena beli suku Widya. Cuk, masalah. Habis itu. Lepas tu lagi masalah upah. Upah. Daging-daging kerbau kepada orang sembelih, tukar-tukar sembelih lagu mana kalau masalah upah daging, kita beri daging kerbau kepada tukar sembelih di atas jalan upah hak tu tak boleh. Kalau atas jalan upah duk ayat ni sebab ada hadis. Kata Sayyidina Ali tu Nabi suruh Sayyidina Ali karamallahu wajhah
apa nama ni? Sembelih. Gapo semua fak-fak apa nama ni? Hak duduk sembelih tu. Nah, orang hak jual sembelih diri ke dak orang-orang lain hak dak buat kerja gerbang saat ni tu tak ada satu apa ni, tak ada sikit habuk hak Nabi suruh wi daging gerbang kepada orang buat kerja gerbang. Tak. Lepas tu Nabi kata kena ambil duit suku, kita kecek budak-budak ambil duit suku dalam poket, upah duit wi kepada orang buat kerja. Jadi gini, kita atas jalan upah dengan daging gerbang tak boleh. Kalau kita nak upah duit suku, duit dalam poket kita suku, wi dia. Dengan letih dia, dengan apa masa dia tu, kita wi suku. 500 kau ni hati ikut suka kita tu. Atas jalan upah hak tu maidai. Hak tu tak boleh. Nah, nak upah nah daging-daging gerbang kepada orang nah jom meleh kau jual kerja tu, nah tak boleh. Atas jalan upah tak boleh. Kalau atas jalan sedekah dan hadiah hak tu boleh. Tu lain-lain tu. Upah lain, sedekah hadiah lain. Misal kata tukar sembelih ni. Tukar sembelih ni, nah dia orang pakai, dia orang miskin. Dia orang pakai miskin. Kita ambil satu gigi hak kita dekah kepada tukar sembelih. Kita wi daging gerbang kita kepada nah orang pakai apa orang hak jual sembelih tu. Bukan di atas jalan upah, di atas jalan sedekah sebab dia pakai miskin. Hak tu tak ada masalah. Baik tu. Kalau atas jalan upah medai. Boleh. Tu ingat molek nah. Nah, tu dia. Ataupun atas jalan hadiah, tak ada masalah. Hak tak bolehnya rupa masalah upah. Kalau sedekah tak ada masalah. Bahkan dia saat ni tu orang pakai miskin pula. Tu dia. Lepas tu apa nama ni? Masalah daging gerbang ni. Hak molek kali ke kita dekah wi banyak kepada baki miskin, kita ambil makan tu sikit je. Hak tu hak molek kali. Kita ambil makan ni sikit je. Lebih pada tu semua kita dekah kepada baki miskin habis. Hak tu hak molek kali. Pas kalau kita tak boleh nak buat lagu tu, ulama kata buat lagu ni. Cara hak lagu ni hak molek di atas kita orang awal. Kita pun nak makan juga daging gerbang ni. Nak bagi juga. Lepas tu nak juga kepada sayang-sayang kita tu. Buat lagu ni. Satu gaya daging gerbang kita bagi tubik tiga topak. Satu gaya kita bagi tubik 3 topak. Satu topak saat ni tu untuk kita dan keluarga kita makan. Untuk kita dan keluarga kita makan. Satu topak lagi tu untuk pakai miskin. Kita sedekah kepada mereka. Satu topak lagi tu kita hadiah kepada orang-orang kaya, jiran-jiran kita. Hak kaya-kaya ni. 3 semua. Nah, 3 untuk diri kita dan keluarga, yang 2 untuk baki miskin, yang ketiga untuk jiran-jiran kita, orang-orang hak kita ada kaya kerana boleh ada masalah Lepas tu ingat saya lagi, orang kaya kalau ada orang bagi hadiah ataupun daging gerbang kita, kita nak ambil daging gerbang hak demo tu pergi jual tak boleh tu. Kita hanya boleh ambil buat makan je. Nak jual apa pula kaya dah. Nah, tu dia nak Allah Rabbi Karim. Nak cari. Nah, masuklah poket dia semua. Daging gerbang daging ibadat, patut kita makanlah. Sebab itulah kalau ya cuba boleh kita masa gerbang ni tak makan banyak pun makan juga. Kecak juga daging gerbang sebab daging ibadat, daging berkat. Tak wahi ni. Tak wahi tak apa. Sikit lah. Witerah juga masa ni ibadat ni hak lebih ni. Nah, tak ada dah ibadat yang di bulan apa nama ni, di hari raya hak lebih kali mereka ibadat hak apa ni binatang tu pada mana kata ibadat sembelih gerbang tu. Hak tu hak afdal kali. Hak tu hak lebih sekali. Jadi, kita ingat belaka, puasa apa masa gerbang, hari raya. Sabar masa gerbang tu kita bagi 3 topak hari tu untuk kita dan keluarga kita.
Nah, lepas tu untuk orang pakai miskin, dan yang ketiga untuk jiran-jiran kita hak kaya-kaya. Tak ada masalah. Gitu. Lepas tu lagi hak amanah ustaz nak royak, benar hak sunat di orang nak gerbel tu buat. Orang hak yang nak gerbel, siapa yang niat nak gerbel, sunat atas diri dia tu jangan mencabutkan bulu-bulu yang ada di tubuh dia dan kuku-kuku. Sunat. Bukan kata tidak sah. Masuk 1 Zulhijjah kena jaga. Masuk 1 Zulhijjah kena jaga. Mana kata 10 awal Zulhijjah kena jaga diri kita, jangan duduk cabut. Jangan duduk kerak kuku. Duduk cabut. Rambut ke. Tak boleh. Bulu-bulu hak ada di tubuh kita ke tak boleh. Kalau giwak hukum makruh. Bukan tak sah gerbel. Hukum dia makruh. Kalau kita pergi kerak juga, hukum dia makruh. Tadi ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia sebut lagu ni. Kalau kita gerbel di wan tisang hari raya, mana kata wan tisib 8 Zulhijjah kita gerbel. Bawa masuk hari raya wan tina tu kita tak boleh nak tu lagi. Wisapa hari hak kita gerbel tu, baru kita boleh nak kerak kuku, nak kerak gapo. Waktu kita kena jaga baik, kena jaga molek. Ya supaya dengan masalah kita orang duduk dalam junub juga. Misal tak orang tino duduk dalam hek nipah, nak kerak kuku boleh ke tak? Jawab katanya sunat kita kalau kerak kuku pun taruh kuku hak kita kerak. Kalau rambut luruh sunat kita taruh. Apa tu? Taruh kuku hak kita kerak. Kalau rambut luruh kita pun taruh. Wak mengangkat hadas besar sekali dengan kita. Ya ada hadis Nabi SAW kalau di hari akhirat esok. Di hari akhirat esok ni kuku-kuku akan mari takut di tubuh kita mula. Rambut-rambut akan mari hubung di kepala kita semula. Kalau kita berjunuk, lepas tu kita tak mengangkat hadas besar sekali dengan kuku hak kita kerak, rambut hak kita cabut tu tak basuh sekali dengan tu. Di hari akhirat esok kuku kita mari takut dalam keadaan cemas. Rambut kita mari takut di kepala dalam keadaan cemas. Sebab tu kalau kita retina mari haid kita kerak kuku boleh tak? Retina mari haid boleh, tapi sunat kita taruh kuku tu. Sebab tu orang tua dulu kalau ia duduk ala uzur, dia bubuh kuku dia dalam kapah ke, dalam ticu, dalam ketah kerana lepas tu rambut kalau luruh dia ambil bubuh-bubuh dalam ketah ke apa tu, taruh untuk cedek buat mengangkat hadas besar kali dengan dia. Pas kalau dia pergi tahu dia kerak kuku, dia duduk ala haid kerak kuku tahu rambut luruh tak ada tahu. Pas gimana junub, gi mengangkat hadas besar, gimana wajib dia sah, tak ada masalah. Hak takutnya di pada mahsyar hari akhirat esok tu, rambut hak dia tahu saat itu mari takut di kepala dia semula, kuku mari takut semula dalam keadaan cemas. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut kata sunat dia orang yang berjunub duduk ala haid nifas, kalau nak kerak kuku, taruhlah kuku tu. Dan sunat kita jaga yang kerak lagu tu. Supaya tu juga orang yang nak gerbel, siapa-siapa yang niat nak gerbel, tahun ni aku nak gerbel, ambil di watin 6 Zulhijjah, jangan cabut bulu yang ada di tubuh kita, jangan kerak kuku yang ada di tangan kita. Lepas tu kita jagalah kuku tu. Bila kita nak ambil es maya gapo tu, jangan ada sesuatu yang menegahkan air. Habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis itu jadi itulah masalah sikit banyak mengenai dengan hak gerbel. Hak kita boleh lancung, hak kita boleh pakat kosi pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi amo ni hak sungguhnya bukan tempat amo dok lah sini ni.
Nah sebab kita teluh masa ya, sebab hari ni bapa anak kita ada kerja masa sikit, tak boleh nak mari di sini, ada keuzuran. Maka amor ni dipaksakan kena penuh masa lah. Jadi alhamdulillah pada hari yang mulia ini Allah Taala sengajakan pilih kita dan Allah Taala sengajakan guna kita, kita duduk dalam kebaikan. Di sini amor mohon doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadilah diaku dan semua pendengar-pendengar yang duduk dengar ni pihak agama mung bagilah berkat dalam kehidupan kami, amin insya-Allah. Jadi merasa cukup masa kat ni dulu, dan insya-Allah taala kita akan jumpa semula pula. Kalau ada salah dan silap di mana, mohon maaf juga dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala